You guys semua kalau nak check macam mana lelaki tu bagus ke tak masa first date, you buat hal. Dia kata. You buat hal, you tumpahkan air kat kereta, you datang lambat. Betul ke dia naik? Dan kalaulah dia tiba-tiba naik angin, red flag. Oh gitu. Tu tandanya. Macam tu je. Kau dah tumpahkan air kat kereta orang. Sekarang ramai orang kongsi red flag di media sosial tentang hubungan. Okey. Dalam perspektif Islam, bagaimana seseorang boleh kenal pasti tanda awal hubungan yang tidak sihat sebelum ia merosakkan rumah tangga? Maksudnya masa duk couple-couple tu, macam mana nak tahu lelaki ni okey ke tak dah ni? Ni dah kahwin, dah tak boleh unduh. Jadi itulah mungkin ramai-ramai yang nak cari jodoh ni kan. Jadi kita nak tahu macam mana tanda red flag seorang lelaki tu. Saya ni kadang-kadang saya geram juga konten-konten Gen Z kan. Sebab kadang-kadang dia punya konten tu pun saya rasa macam nak komen je, tapi saya fikir aku ni dah lah banyak dosa, tambah dosa aku lagi kan. Antaranya Gen Z ni dia create sendiri je red flag. Contoh kan doktor saya share kan, mungkin doktor tak sempat lah sebab doktor sibuk dengan gigi orang kan. Antara satu video yang saya nampak, saya macam geram gila sebab dia kata, okay, you guys semua ni perempuan. Okay, perempuan lagi. You guys semua kalau nak check macam mana lelaki tu bagus ke tak masa first date, you buat hal. Dia kata. You buat hal, you tumpahkan air kat kereta, you datang lambat. Betul ke dia naik? Jangan reka cerita ya. Ya. You kena buat hal, you kena buat perangai, you kena macam buatkan dia marah. Dan kalaulah dia tiba-tiba naik angin, red flag. Oh gitu. Tu tandanya. Macam tu je. Kau dah tumpahkan air kat kereta orang. Kan? Dan jangan marah. Emotional. Dan kalau lelaki tu boleh bersabar, boleh relax, tak apa. I belikan air yang baru untuk you. I bersihkan kereta I ni untuk you. It's okay. You relax, you tenang. Nasib baik beli air yang baru. Kalau beli kereta baru? Kereta baru makan modal kan. Kalau itulah lelaki tu buat, he's the one. Saya tengok alah macam tu je ke kau nak nilai orang. Sebab apa? Sebab lelaki ni ataupun sebelum kahwin ni pasangan dia boleh berlakon. Tak apa, benda jadi sekali. Tapi kalau dah 20 kali kena benda yang sama, jadi hak juga lelaki tu, betul tak? Jadi kadang-kadang orang letakkan red flag tu dari sudut benda yang terlalu teknikal. Sebagai contoh kan, kalau lelaki itu dia tak reply dalam masa 27 saat, itu lelaki red flag. Kalau lelaki itu dia tak wish good night, maknanya lelaki itu memang ada orang lain, contoh kan. So kita selalu relatekan benda-benda yang terlalu teknikal, which is benda tu boleh berlakon. Benda tu boleh untuk dibuat-buat. Lelaki boleh berlakon je guys. Dan bukan lelaki je guys. Isu ni. Lelaki boleh berlakon ya. Lelaki boleh berlakon, dia boleh berlakon. Orang belum kahwin, belum, macam tu lah cerita dia. Jadi macam mana dari perspektif agama untuk kita nak melihat seorang tu sesuai ataupun tidak, ready ataupun tidak untuk kita jadikan pasangan hidup. Sebab soalan tadi tu daripada wanita kepada lelaki. Kan kalau soalan tu daripada lelaki pada wanita, lain pula saya jawapan. Lain sesi. Jangan buat sekarang, panjang cerita dia kan. Okey, jadi antara perkara yang agama ajar kita adalah dengan kita melihat beberapa perkara. Pertama, hubungan dia dengan Allah. Salah satunya adalah lihat bagaimana dia jaga ibadah salat dia. Bukan hanya dengan kita. Salah satu yang kita boleh buat adalah kita boleh jumpa kawan-kawan dia. Kita tanya kawan-kawan dia. Sebab mungkin dengan kita, ini dah Zuhur dah ni. Padahal baru pukul 10.30. Ini kita kena buat persiapan Zuhur ni kan. 10.30 duha dulu. Duha dulu. Jom kita ni berjemaah duha kan. Imam ni kat masjid negeri contoh kan. Jadi dia boleh berlakon. Tapi kita boleh tanya dengan ahli keluarga dia. Kita boleh tanya dengan kawan-kawan baik dia, circle dia. Macam mana salat dia, macam mana ibadahnya. So kita tengok, macam ni lah pendek cerita, kalaulah dia tak boleh jaga hubungan dia dengan Allah, ayat pendeknya adalah kalau Allah pun dia boleh tinggalkan, apatah lagi engkau. Tuhan dia pun dia boleh tinggalkan. Apatah lagi engkau yang tak boleh bagi manfaat dekat dia. Jadi pertama adalah tengok hubungan dia dengan Allah bagus ke tak. Dari segi dia punya amalan salat dia kan, kekerapan dia ataupun dia punya kerajinan dia pergi masjid, pergi surau, attend kuliah, tingkatkan ilmu. Sebab itu cara bagaimana dia baiki hubungan dengan Allah. Okey, yang kedua, tengok hubungan dia, akhlak dia dengan mak ayah dia. Dengan adik-beradik dia. Dan kalaulah contoh kan, dia kata, I sebenarnya, I dah tinggalkan keluarga I untuk you. Kalau dengar benda tu, tinggalkan dia. Biar semua tinggalkan dia. Kenapa? Tu red flag tu. Sebab keluarga tu, Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Maknanya keluarga ni tingkatan tinggi tau selepas diri ni. Dan kalaulah dengan keluarga pun dia tak boleh berbuat baik. Kau gaduh dengan mak, kau isu dengan Kak Long, kau bergaduh dengan ayah, kau red flag dengan adik-beradik kau. Kalau dengan keluarga pun kau tak selesai, ini nak cerita keluarga baru ke? Macam mana nak bina keluarga Macam baru? nak bina keluarga baru. Nanti sikit-sikit ada masalah sikit, kau buang pula keluarga yang baru. Kau ada masalah pula dengan bapak mentua, mak mentua. Kalau dengan keluarga adik-beradik sendiri pun kau tak boleh nak nego. Adik-beradik sendiri pun kau tak boleh nak bertolak ansur. Itu guideline yang kedua. Dan yang ketiga adalah tengok bagaimana dia memuliakan kita. Memuliakan kita itu tidak semestinya mesti kena beli jam yang mahal kat kita. Mesti beli beg yang mahal untuk kita. Tak. Memuliakan kita maknanya dia tahu batas dia dengan kita. Contoh kan, sepanjang berkawan kan, dia tak pernah sentuh kita. Itu tanda dia telah muliakan kita. Santuni. Santuni dia hormat masa kita. Malam ni tak boleh. Kan, you ada mak ayah, you ada family. Dia tak boleh macam, jom kita bercuti kat Pangkor 2-3 hari. Itu tanda dia tak hormat kita. Sebab dia tak hormat mak ayah kita. Dia tak hormat kita sebagai seorang wanita. That's why kalau lelaki itu dia menghormati dan memuliakan kita. Macam ni lah tuan-tuan. Kalau VVVVIP lah. Ataupun mungkin, okay, saya bagi contoh Queen Elizabeth lah macam tu kan. Tuan-tuan, ingat senang-senang ke orang boleh sentuh dia? Ya. Memang kena bunuh punya tuan-tuan. Boleh kena pukul, boleh tangkapnya kalau dia disentuh. Sebab apa? Sebab Queen Elizabeth tu dia satu watak yang sangat mulia diangkat dalam masyarakat dan juga manusia. So kalau dia ni baik, dimuliakan kita. Seperti mana Queen Elizabeth ni untouchable. Seperti itu jugalah dia akan muliakan kita. Okay. Jadi ini 3 guideline. Yang pasal kau tumpahkan air kat kereta pun semua, lupakan je lah. Kan? Itu antaranya lah guideline. Sebab orang nampak teknikal je Da'i kan. Betul. Okay, so tu nasihat Da'i kepada perempuan lah. Dan juga saya tambah Da'i Okay. untuk dapat seorang lelaki macam tu, wanita tu sendiri kena letakkan diri dia macam Queen Elizabeth tadi lah. Kalau kita pun dalam level yang macam seka-seka ke sana ke sini, kita akan jumpa lelaki macam tu. Betul. Tu ada tips daripada Dr. Anis. Okay? Macam mana nak cari lelaki yang masih tak kahwin lah.